Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, ma syaa Allah, la yasuqul khaira illa Allah, ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah, ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allahi, ma syaa Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba bil islami dina Muhammadin rasulah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih kepada audio kuliah yang menganjurkan kuliah kita pada tengah hari ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan kita menggunakan kitab Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kumpulan hadis nabawi riwayat 10 sahabat yang disusun oleh Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki. Dan kita masih berada pada riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang ke-45 pada tengah hari ini insya-Allah. Kuliah ni merupakan kuliah mingguan yang dianjurkan oleh pihak audio kuliah Sallallahu alaihi Muhammad. Dan insya-Allah Sallallahu alaihi Muhammad kita guna kitab ni lah. Guna pun tengah-tengah, ambil tengah-tengah dulu pasal selok aja itu. Kan Sallallahu alaihi Muhammad, sebab tak plan nak jadikan dia sebagai rujukan, tapi tak apalah, kita mula tengah, nanti dah habis ni kita ulang balik pada awal balik lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-45 insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi insya-Allah Sallallahu alaihi Muhammad kuliah. Live kat dia kuliah Rauf. Oh, saya cari saya. Okey, hadis yang ke-45. Sallallahu alaihi Muhammad, bentuk Sallallahu alaihi Muhammad, bentuk malaikat Jibril alaihi salam. Bentuk malaikat Jibril alaihi salam. Apa saya terjumpa? Oh, ni dah jumpa dah. Okey. Okey. Bentuk malaikat Jibril alaihi salam. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi wa lahu
situmi'ati janahin likulli janahin minha qad saddal ufuq yasqutu min janahihi min tahawil wad-duri wal yaqut ma Allahu bihi alimun atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ahmad. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam bentuk asalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki 600 sayap. Bagi tiap-tiap sayap memenuhi ufuk, ini alam dunia, dan berguguran daripada sayapnya permata, mutiara dan perhiasan yang Allah sahaja yang mengetahui jumlahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik, hadis ini sallallahu alaihi wasallam Muhammad diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu an, sallallahu alaihi wasallam Muhammad rahimallahu taala, dan disampaikan oleh Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuknya yang asal. Pasal apa? Pasal apa cerita macam tu? Pasal Nabi SAW biasa melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk yang asal. Malaikat Jibril selalu jumpa Nabi SAW. Mai jumpa Nabi, malaikat Jibril sampaikan wahyu daripada Allah kepada Nabi SAW. Malaikat Jibril mai ceritakan kepada Nabi SAW apa-apa yang nak diceritakan, nak disampaikan. Nabi SAW tak tahu. Malaikat Jibril pernah pergi jumpa Nabi SAW, bagi tahu dekat Nabi ada orang nak buat khianat dekat Nabi SAW, ada orang nak bunuh Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Nah, sallallahu alaihi Muhammad. Tetapi biasanya malaikat Jibril akan jumpa Nabi SAW dalam bentuk rupa yang lain. Biasanya jumpa rupa sahabat Nabi SAW. 2 kali Nabi SAW tengok malaikat Jibril dalam rupanya dan bentuknya yang asal. Satu, waktu turunnya ayat Ya ayyuhal muddathir. Yang kedua, waktu Nabi SAW naik Isra' Mi'raj sampai dekat Mi'raj, waktu Mi'raj sampai dekat Sidratil Muntaha, sampai dekat tu Sidrah pokok Muntaha berhenti, habis. Maksudnya urusan makhluk Allah boleh sampai dekat tu je. Alam mana? Tak tahulah. Langit ketujuh. Langit ketujuh tu langit dunia ni saja kah? Tak. Termasuk dengan seluruh alam, seluruh langit, seluruh apa yang ada dekat langit tu. Jangan duk terbayang dekat langit dunia ni sampai tujuh. Maksudnya planet-planet lain tak termasuk. Tak. Allah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, milik Allah ni seluruh apa yang ada di langit tu, termasuk segala planet-planet yang lain tu. Maksudnya melepasi segala planet-planet tu sampai yang habis paling hujung tak ada lah Sidrah Al-Muntaha. Sidrah tu pokok, Muntaha tempat berhenti. Makhluk Allah yang namanya makhluk Allah, dia tak boleh pi melepasi daripada Sidratul Muntaha tu. Termasuk malaikat, termasuk ketua para malaikat, iaitulah malaikat Jibril alaihissalam, pun tak boleh pi, lepas berhenti dekat tu je. Nabi SAW saja yang mampu untuk melepasi, sallallahu alaihi wasallam, untuk menghadap Allah SWT, ambil perintah semayang 50 waktu tu yang akhirnya tinggal 5 waktu tu. Tu kisah dia, sallallahu alaihi Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Maka disitulah Nabi SAW tengok malaikat Jibril dengan rupa dia yang asal. Kedua kali. Dalam hadis ini cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana keadaan malaikat Jibril alaihissalam. Salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat Jibril alaihissalam, salli ala sayyidina Muhammad, dalam bentuk asalnya dia memiliki 600 sayap. 600 sayap. Ni hadis sahih, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Riwayat Imam Ahmad ada, riwayat Imam Muslim pun ada. 600 sayap
yang setiap sayap tu memenuhi ruang ufuk. Ufuk ni apa? Ufuk ni kalau kita duduk berdiri satu tempat, kita duduk pada dataran yang landai macam tu, kita duduk tempat bukit tinggi ke apa, tempat tinggi, kita tengok sejauh paling jauh tu, yang nampak macam langit dengan bumi bertemu kat ujung. Betul kan? Betul tak gambaran macam tu? Nampak langit dengan bumi dia bertemu kat ujung, nampak sebaris satu line tu. Tu dia panggil ufuk. So kita tengok belah sana nampak ufuk, kita tengok belah sini nampak ufuk, kita tengok belah sini nampak ufuk, kita tengok belah sini pun nampak ufuk. Maka satu sayap malaikat itu memenuhi ruang ufuk ni. Maksud muka langit ni semua tertutup dengan hanya satu sayap malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril hari ni ada berapa sayap? 600 sayap. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. 300 belah kanan, 300 belah kiri. 600 sayap yang setiap satu sayap tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menutupi seluruh ruang ufuk ni, ruang langit ni. Dalam sebuah riwayat yang lain, sebuah riwayat saya sebut bila sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi SAW tengok saja malaikat Jibril dengan keadaan yang macam tu punya besar, maka Nabi SAW pun takjub. Berkata besar hebatnya penciptaan malaikat Jibril alaihissalam. Kata malaikat Jibril, jangan kata macam tu wahai Muhammad. Ada makhluk Allah yang lagi besar daripada penciptaan aku ni. Dia tu yang besar, yang satu keping, satu sayap dia tu. Satu keping lagu mana kan? Satu. Apa dia? Macam mana agak nak sampai now tu sayap, satu sayap tu macam mana agak? Takkan untuk bayang satu daun lagu tu tak? Tentu nak tengok malaikat Jibril lah. Yang mati nanti tengok lah. Nanti duduk dekat alam akhirat ni boleh tengok semua. Duduk kat akhirat ni boleh tengok jin lagu mana, boleh tengok malaikat lagu mana, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, boleh tengok makhluk-makhluk Allah yang lain pun boleh tengok semua. Ibnu Abu Bakar Ad-Dunya, Abu Bakar Ad-Dunya cerita dalam kitabnya Al-Ahwal. Kita waktu kita duduk dekat padang mahsyar tu, turun penduduk langit pertama. Penduduk langit pertama ni siapa? Tak tahu. Penduduk langit pertama yang turun, yang akan duduk sama di padang mahsyar tu, yang jumlah mereka sekali ganda lebih ramai daripada penduduk yang ada dekat bumi ini, daripada kalangan jin dan manusia. Bukan manusia saja, jin dan manusia. Di padang mahsyar tu bukan sekat kita tau. Antara yang terawal akan disoal ialah siapa? Siapa yang paling awal sekali akan disoal nanti di Yaumul Qiyamah, yang akan dibicarakan nanti di Yaumul Qiyamah? Siapa? Binatang. Kita duduk tengok rimau lalu, sori gajah lalu, binatang-binatang kita tak tengok. Nabi cerita kambing sama kambing pun, yang mana duk buat naya dia pergi tanduk kambing yang ada tanduk, pergi tanduk kambing yang tak ada tanduk. Nanti ke akhirat Allah jadikan dia tanduk, dia pergi tanduk balik tu. Selesai dah, khalas dah, tak ada sakit hati apa dah. Tak ada, settle lah ni, settle habis dia pancok. Jadi tanah. Begitu, sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya berhimpun di padang mahsyar bukan kita saja. Seluruh makhluk Allah nanti turun. Penduduk langit pertama yang macam mana tak tahu, tapi boleh tengoklah hari tu, waktu tu tengok jumlah mereka lagi ramai daripada penduduk dunia. Satgi turun pula yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Naik yang kedua pula, langit kedua pula turun. Langit kedua turun lagi ramai daripada langit pertama. Demikian turun sampai ke langit ketujuh, turun semua berhimpun di satu tempat, nama dia padang mahsyar. Maka boleh bayang tak macam mana keadaan sesaknya padang mahsyar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu tu tengoklah, nak tengok malaikat lagu mana, nak tengok malaikat Jibril, nak tengok malaikat Mikail, nak tengok malaikat Israfil, malaikat pemikul arash. Nabi SAW kata dalam riwayat tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata bila Nabi SAW takjub dengan
penciptaan malaikat Jibril alaihissalam tu, Nabi kata malaikat Jibril, jangan begitu wahai Muhammad, jangan begitu. Ada makhluk Allah yang lagi hebat penciptaannya daripada aku. Siapa? Kata malaikat, kata Nabi SAW, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ni besar mana? Malaikat Israfil ni, kalau malaikat Jibril 300 sayap, sallallahu alaihi Muhammad, malaikat Jibril sekali ganda ada 1200 sayap. Sallallahu alaihi Muhammad. 1200 sayap. 600 sayap sebelah kiri, 600 sayap sebelah kanan. Sallallahu alaihi Muhammad. Oi, kalau bandingan jumlah sayap tu pun menang sekali ganda dekat malaikat Israfil dah, malaikat yang tiup arash tu. Tapi rupa-rupanya tak berhenti tang tu. 600 sayap yang dimiliki oleh malaikat Jibril alaihissalam duduk berteduh di bawah, boleh duduk berteduh di bawah satu sayap malaikat Israfil. Maksudnya kalau ada 600, kalau ada 1200 malaikat Jibril boleh duduk berimpun di bawah setiap sayap malaikat Israfil itu. Malaikat Jibril dah satu je lah. Sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ada yang banyak-banyak, dia tugas-tugas masing-masing. Lagi hari ni kita cerita pasal malaikat je. Kita cerita pasal malaikat. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi takjublah Nabi SAW. Ya Allah, besarnya malaikat Israfil. Jangan kata begitu wahai Muhammad. Ada lagi yang lagi besar pada malaikat Israfil, iaitulah malaikat pemikul arash yang punya 2400 sayap. Yang pada setiap sayap itu malaikat Israfil boleh duduk berteduh di bawah dia. Setiap satu sayap tu malaikat Jibril yang malaikat Israfil yang 1200 sayap boleh duduk di satu sayap malaikat Israfil, malaikat pemikul arash. Ada berapa malaikat pemikul arash? 8. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia besarnya para malaikat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para malaikat ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, malaikat beza dengan jin. Ulama sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, malaikat berbeza daripada jin dari segi penciptaannya. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad berbeza daripada perintah, sebab jin tugas dia dan tanggungjawab dia sama macam manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadat padaku. Para malaikat dijadikan untuk ibadat, ya, dan malaikat tak pernah pun ingkar segala perintah daripada Allah. Itu malaikat. Nabi SAW sebut, yang kedua perbezaan dari segi penciptaan. Khuliqal malaikatu min nur. Khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan malaikat itu daripada cahaya. Jin wa khuliqal jinnu min marijin. Diciptakan jin itu daripada api. Sallallahu alaihi Muhammad. Tu yang dia sombong. Manusia, orang makhluk ni, orang ke jin ke apa, orang lah, kita senang buat ibadat kita lah, cerita orang lain lah. Dia sombong ni, ada berapa benda yang dia sombong. Nombor satu, dia sombong sebab kemuliaan. Sebab dia rasa dia mulia. Sebab tu dia sombong. Dia tengok orang lain tak mulia, dia rasa diri dia mulia, maka dia sombong lah. Sallallahu alaihi wasallam. Betul lah? Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia sombong pasal apa ni? Dia sombong pasal harta. Dia punya harta banyak, dia akan pandang orang tak ada harta tu sebagai orang yang tak ada apa-apa. Dia sombong lah. Sebab tu kadang-kadang tahu tak, sombong ni, sallallahu alaihi wasallam, dia takabur ni.
Salli ala Sayyidina Muhammad. La yadkhul jannah, takkan masuk syurga orang yang ada sebesar zarah sombong dalam hati dia. Itu kadang-kadang Allah tak bagi kita duduk satu tempat tu pasal Allah tak mau buruk ni ada kat kita kot. Jangan duk berasa, jangan sombong ni boleh duduk kat semua orang tu kan. Bukan cerita dia hebat, orang tak hebat pun boleh disombong. Betul tak? Sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk berasa macam dia kayak orang tak kaya, orang miskin pun ada sombong. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi sombong pasal apa ni? Sombong daripada keturunan. Ada. Allah takdirkan dia duduk pada keturunan yang mulia, yang hebat. Sombong dia. Ada seorang telefon saya hari lepas. Bila saya komen satu kat dalam Facebook, saya komen, saya tegur lah dia. Dia pergi tulis lagu tu open macam tu dekat dalam Facebook. Jadi orang duk maki hamun dekat dalam tu. Bila dia tulis macam tu secara terbuka, saya pun komen secara terbuka lah. Saya tulislah kat dalam tu, komen lah sikit, tegur dia. Bukan tegur, macam mana perbetulkan apa yang dia sebut tu. Duk saat tak berapa lama, telefon 3-4 kali telefon. Saya ikut telefon nak sembang, rupanya telefon nak marah. Bila saya tak sempat nak angkat telefon tu, dia tulis apa? Hoi, aku pun anak cucu lebay lah, dia kata-kata. Saya kata, Tok Wan aku pun lebay lah, dia kata-kata. Maksudnya dia nak abang kata dia pun keturunan hebat juga. Saya jawab kat dia, alhamdulillah, mudah-mudahan barakah, kesolehan dan keilmuan lebay tu turun dekat abang. Seperti itulah. Tak puas hati, ingat dia okey dah doa tu. Tak liput dia lagi juga. Yang ustaz ni pergi komen tu pasal apa? Ustaz ada nak buat telefon saya, pasal apa tak telefon saya? Pasal apa tak tegur saya dekat ikut telefon? Pasal apa yang pergi tulis kata? Kita abang rujuk dan ulama sebut apa. Abang ambil kitab ni, abang tengok ke kitab ni, abang kata kitab ni sebut apa. Kalau satu benda itu dilakukan dan disebarkan secara umum dan semua orang, maka teguran juga secara umum. Sebab saya boleh je tegur abang seorang-seorang, tapi nu yang duk bergaduh kat bawah nu, yang duk mengiyakan, siapa nak tegur ni mah? Itu dikilah kot lain pula nak cerita. Ada orang dia berbangga-bangga dengan keturunan dia, yang menyebabkan dia sombong. Disebabkan dia sombong. Salah satu makhluk Allah yang sombong daripada keturunan dan kejadian tu siapa? Iblis. Orang tanya, Iblis ni banyak ke? Iblis ni satu kepala dia. Asal dia nama Azazil. Sallallahu alaihi Muhammad. Azazil. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia dicipta daripada apa ni? Allah sebut dalam Quran, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku daripada api, kamu ciptakan dia daripada tanah. Api dengan tanah mana mulia? Api dengan tanah mana mulia? Api ni orang takut dengan dia. Api ni semua Allah SWT, kalau orang duduk ni, sampai ada makhluk, ada manusia yang menjadikan api tu sebagai sembahan. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tanah orang sembah juga. Bila orang buat tepuk-tepuk jadi bentuk-bentuk, depa sembah bukan sembah tanah tu, depa sembah berhala tu. Tapi ini memang api tu depa sembah. Nak abang kata, api ni kalau dia naik ke atas, dia tak turun ke bawah. Maksud megahnya api tu, maka dia bermegah dengan apa ni kejadiannya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, siapa megah? Iblis. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan subhanallah, pengikut iblis ni, yang duk buat kerja untuk iblis ni, yang duk pi terima perintah daripada iblis, melaksanakan tugas perintah tu, pi report balik kepada iblis ni, nama dia syayatin, syaitan. So yang duk kat kita ni bukan iblis, yang duk kacau, yang duk bisik, yang duk pujuk, yang duk bergantung kat kelopak mata.
yang duk cucuk pinggang tu, ni, yang duk picit betih tu, ni, yang duk korek pelipat kaki tu, yang duk garu kat belakang tu. Tu apa dia tu? Kan? Tu syaitan, tentera iblis, kemudian syaitan. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka salli ala sayyidina Muhammad. Wa khuliqal jinnu min marij, dan diciptakan jin itu daripada salli ala sayyidina Muhammad, api. Salli ala sayyidina Muhammad. Bukan berhenti tu. Min narin, daripada neraka. Dia ambil daripada api. Salli sebab min marij min narin, daripada api. Salli sebab wa khuliqal adam, dan diciptakan anak Adam mimma wusifa lakum, daripada apa yang kamu sifati. Yang ni salli sebab daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada tanah. Para malaikat adalah hamba Allah yang Allah bebankan mereka ni dengan ibadah. Dan spesialnya para malaikat ni ialah mereka sentiasa tunduk dan tak pernah pun melanggar perintah Allah SWT. Tugas mereka ni, apa saja yang mereka buat, semuanya mengikut pada perintah Allah. Tak pernah sekali pun bangkang daripada apa yang salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, Allah perintah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, Allah sebut dalam Al-Quran, salli ala sayyidina Muhammad, bahawa para malaikat ni ada tugas-tugas masing-masing yang Allah dah tentukan kat mereka. Bukan setakat perintah Allah kat mereka ni, terkandung dalam perintah itu tugas. Mereka melaksanakan tugas itu merupakan mereka melaksanakan perintah Allah SWT. Allah sebut dalam Quran, salli ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang menjadikan para malaikat ini sebagai utusan-utusan, yakni untuk menguruskan berbagai macam urusan. Salli ala sayyidina Muhammad. Depa ada apa ni tuan-tuan? Depa ada apa? Kata Allah dalam surah Fatir ayat pertama ni, ajniyatin. Depa ada sayap-sayap depa. Mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4 sayap. Maksudnya setiap malaikat sayap depa sama-sama ke? Tak, saiz pun beza-beza. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Yazidu fi khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi apa nak kita nak tahu tentang malaikat? Malaikat ada tugas, malaikat ada sayap. Saiz malaikat berbeza-beza. Yang keempat, tulis poin ni saya nak tanya nombor apa, saya tak ingat. Nombor 4. Yang empat dia malaikat ada tugas kan. Yang keempat, malaikat jenis tak makan, tak minum, tak pernah merasa bosan dengan apa yang dia buat. Ini sifat malaikat. Bosan ni mai ikut mana? Bosan ni mai ikut nafsu. Bosan ni dia mai ikut nafsu. Nafsu bila dia seronok satu benda, salli ala sayyidina Muhammad. Nafsu bila dia seronok satu benda, dia tak jumpa lah bosan tu. Betul kan? Dia seronok buat satu benda, bosan tak? Tak. Macam bat lah ni, dia seronok mencari rumput. Kan? Baru dapat mencari rumput. Kan? Tiap hari mencari rumput. Bosan tak? Tak bosan lah, pasal tengah duduk seronok. Tunggu minggu depan. Kan? Main mencari rumput tu rosak ke apa sekali ke apa, mau sekali, lama tinggal gitu kan. Tapi malaikat tak ada sifat tu, sebab malaikat tak ada nafsu. Salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat ni tak pernah rasa bosan. Dan keinginan untuk makan dan keinginan dengan nafsu, basically ialah untuk memenuhi keinginan nafsu. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka malaikat tidak makan dan malaikat tidak minum.
Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allah berfirman, salli ala Sayyidina Muhammad, falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la salli ala Sayyidina Muhammad lahum wa hum la yas'amun. Salli ala Sayyidina Muhammad. Surah Fussilat ayat 38. Maka para malaikat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya malam dan siang, dan mereka tak pernah jemu-jemu. Tak pernah jemu. Tasbih aja. Ada malaikat salli ala Sayyidina Muhammad tahlil aja. Ada malaikat salli ala Sayyidina Muhammad sujud aja. Ada malaikat salli ala Sayyidina Muhammad macam itulah. Buat benda, tak pernah jemu-jemu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Depa tak pernah rasa bosan. Semua perilaku depa ni mulia. Allah berfirman, salli ala Sayyidina Muhammad bi aidi safaratin kiramin bararah. Bi aidi safarah kiramin bararah. Di tangan para malaikat penulis yang mulia lagi berbakti. Ini Allah sifatkan sifat malaikat ni mulia lagi berbakti. Dan bukan setakat tu, salah satu daripada sifat malaikat lagi daripada ni, malu. Malaikat ni malu. Nabi SAW sebut, salli ala Sayyidina Muhammad, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaika. Hadis Muslim, Nabi kata apa? Tidakkah aku juga merasa malu daripada seorang yang para malaikat pun malu kepadanya? Sayyidina Osman radhiyallahu anhu. Malaikat pun malu dekat Sayyidina Osman. Maka Nabi SAW pun malu dekat Sayyidina Osman. Maksudnya apa? Malaikat ada satu sifat ni yang ada pada manusia. Nama dia malu. Sebab tu jangan duk buat benda-benda yang menyebabkan malaikat lari daripada kita. Apa hukum mandi telanjang? Haram hukum mandi telanjang. Kan? Kalau duk biar pintu terbuka, orang duk tengok lah. Kita membuat live. Pacak tripod mandi telanjang. Haram hukum dia. Tapi kalau seorang-seorang tutup pintu rapat-rapat, siapa pun tak tengok, apa hukum dia? Harus. Tak ada apa. Harus. Tapi orang yang ada sifat malu, dia malu sebab yang nak tengok dia, yang akan nampak dia, bukan manusia, termasuk malaikat. Malaikat pun tak lalu nak tengok. Astaghfirullahalazim. Dia kata, ya Allah, tak motor belawai malaikat. Kan? Malu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan di antara sifat malaikat ialah salli ala Sayyidina Muhammad, malu. Antara tugas-tugas para malaikat, Jibril ni dia panggil ketua segala para malaikat, Jibril alaihissalam. Pernah satu ketika dulu ada satu posisi malaikat yang paling hebat dan paling kuat ibadat dia. Sampai para malaikat yang lain pun sangat takjub dengan dia. Siapa nama dia? Azazil. Sallallahu alaihi wasallam. Jin yang diangkat sebab ibadat yang terlalu kuat sampai duduk di kalangan para malaikat dan punya ibadat yang sangat hebat. Nama dia Azazil. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tapi disebabkan satu benda aja, nama sombong. Satu benda aja, nama sombong. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sebut tadi, kadang-kadang sombong ni, kadang-kadang ni Allah tak bagi apa yang kita nak tu pasal Allah tak mau kita ada sifat ni menyebabkan kita nanti tak masuk syurga. Ada orang nak kaya, Allah tak bagi dia kaya. Orang siapa tak kaya tu, dia cukup-cukup aja kat dia. Oh, cemburu tengok orang tu kaya, cemburu tengok orang tu kaya. Bila dia cemburu tengok orang tu kaya, cemburu tengok orang tu rumah besar, cemburu tengok orang tu dapat hebat, dia berasa apa? Rasa lekeh dia. Tak apa rasa lekeh tu selamatkan dia. Betul kan? Sallallahu alaihi wasallam.
Ada orang SWT dapat keturunan mulia, keturunan hebat, Allah bagi dekat dia. Keturunan ni bukan boleh pilih. Macam kulit kita lah, kulit bukan boleh pilih. Boleh tukar kulit jadi putih? Boleh oh. Boleh. Ubat. Tak saya tanya tu yang kakak jadi abang jadi kakak ke apa. Putih-putih. Depa pi cucuk lah apa buat. Boleh. Tapi hitam tetap hitam. Lepas tu cuba tak cucuk, hitam balik gitulah kan. Semua. Tengok Michael Jackson. Hitam, putih jadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Laki jadi perempuan. Boleh tak laki tukar jadi perempuan? Nak buat laki tu bertukar jadi perempuan, lepas tu dia jadi perempuan betul-betul. Boleh tak? Tak boleh, tak payah buat guna. Jantan tak jantan. Depa cucuk tau, cucuk hormon. Dan hormon tu sangat bahaya, tapi depa tak kisah. Bahaya. Satu hari dia akan ada kesan, dia ada efek dia. Ada seorang tu dia pergi potong buang dia punya Angry Bird dia. Dia potong, dia ni perempuan. Waktu tu dia tengok seronok, ada duit sikit, dia pergi potong buang. Benda manusia ni dia berubah. Sampai satu hari dia menyelesai, dia berubah, dia nak berubah jadi baik, dia berubah. Nak berubah tak ada dah, nak baca nak kali pasang balik. Jual korok wak ke apa tak apa ke? Tak ada lah tuan-tuan Rasulullah Muhammad. Tak ada. Lagu tu. Dan jadi penyakit. Jadi penyakit. Dia jadi Sadat Jumat daripada apa yang ustaz tu cerita tu, dia jadi apa? Dia jadi nanah apa makalah. Ya, benda tak ada tapi buat bagi ada. Salat Rasul Muhammad. Jadi macam-macam penyakit tu ada. Jantan tetap jantan. Mati sekali nak kena urus macam jantan lah. Walaupun macam perempuan sebiji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tak boleh ubah. Dia panggil takdir yang tak boleh berubah. Antara dia ialah keturunan, lelaki ke perempuan. Ini takdir yang tak boleh berubah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan kadang Allah tak takdirkan kita untuk duduk pada satu keturunan yang hebat, sebab Allah tahu nanti hang besar akan jadi sombong dengan keturunan hang. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kita ni kadang-kadang belajar tak sedut belajar, jangan duduk belajar, jangan jadi sombong. Belajar jangan jadi sombong. Jangan bercakap sombong. Jangan duk angkat diri sombong, perendah diri lah. Tak rugi lah orang perendah diri ni. Perendah diri. Antara cara nak perendah diri ni banyak minta maaf. Banyak minta maaf, dia perendah diri lah. Sebab orang sombong ni dia tak mau minta, tak mau ni, dia nak rasa dia betul belakang. Saya minta maaf lah. Saya tak lah. Nanti. Kasut-kasut duk berselerak tu pergi susun. Hilang buang sombong tu sikit kat kasut tu. Saya duduk beletiak dengan apa ni Cikgu Mazuki 2-3 hari ni. Depa ni tak mau dah perangai susun kasut ni, dia hilang lah. Selerak kasut balik macam perangai mula-mula dulu ni. Susun pergi. Tak mau nak beletiak pasal teringin nak buat sedap pula dia buat kerja. Mai tengok dia susun kasut tu. Saya cuma mana buang sombong dengan tu, susun kasut. Buang sombong dengan cuci tandai. Buang sombong dengan pi buat kerja-kerja yang boleh buang sombong kita tu. Sebab sombong ni hanya akan merosakkan kita. Malaikat Jibril buat apa? Menyampaikan wahyu. Malaikat Israfil tiup sangkakala. Malaikat Mikail sallallahu alaihi Muhammad turunkan hujan, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan tanaman. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau fikir tiga ni malaikat ni, tiga-tiga ni bawa tugas pada kehidupan. Malaikat Jibril bawa panduan dalam kehidupan, nama dia wahyu. Tanpa wahyu kita hidup kita ni kelang kabut, hitam, gelap. Malaikat sallallahu alaihi Muhammad Israfil tiup kehidupan. Malaikat Mikail turun hujan dan sebagainya. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi SAW seringkali bertawassul dengan nama-nama mereka pada doa iftitah
ketika solat malam, Nabi SAW membaca dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata, Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Dia panggil tawassul. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tugas dia tiup, ada yang tugas dia cabut nyawa. Nama dia apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Malaikat sallallahu alaihi wasallam, malaikat pencabut nyawa. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sehingga datang kepada kamu sehingga apabila datang kematian pada salah seorang daripada kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak lalai dalam kewajipan dia. Kalau mati ramai-ramai, macam mana nak buat? Takkan satu. Maksudnya boleh jadi malaikat ni sangat banyak, tugas dia satu je, cabut nyawa. Allahumma salli ala sayyidina. Ada juga malaikat lain. Malaikat ni tugas apa ni? Malaikat ni duduk dengan kita lah ni. Dia tengah duduk dengan kita lah ni. Tengah duduk dengan kita ni. Malaikat ni malaikat yang tugas dia mencari majlis zikrullah. Untunglah, subhanallah, saya sebut. Untunglah makcik-makcik ni tiap-tiap hari duduk dengan para malaikat ni. Subuh duduk dengan malaikat ni, duha duduk dengan malaikat ni, zuhur duduk dengan malaikat ni, maghrib duduk dengan malaikat ni. Malaikat ni tiap-tiap hari nama makcik duduk ni. Sungguh? Sungguh? Bila dia duduk dengan kita, dia catat nama kita. Bila dia naik, dia serah catatan nama kita tu dekat Allah. Allah tanya, main mana ni? Main duduk dengan mereka tu yang duduk sebut nama Allah, duduk bertakbir, bertahmid, bertahlil. Masya Allah, saya selalu saya duduk kata, untung siapa duduk madrasah. Untung. Kita duduk di rumah, bolehlah dengar live. Alhamdulillah. Dapat manfaat ilmu tak? Dapat. Ustaz, kami PKP tak boleh duduk majlis ilmu, Ustaz. Tak boleh duduk. Lepas tu, boleh ikut kuliah online saja. Dapat dah manfaat ilmu? Dapat. Dapat pahala tak? InsyaAllah dapat. Dapat kebaikan tak? InsyaAllah dapat. Sama tak macam kami duduk majlis ilmu? Tak sama. Tak sama. Duduk dalam majlis ilmu, Allah bagi pahala. Duduk dalam majlis ilmu, para malaikat duduk berimpun celah-celah kita. Para malaikat melebarkan sayap. Dapat manfaat-manfaat yang tak dapat kalau kita duduk di rumah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, tapi ada orang di kalangan orang yang duduk di rumah lah ni, yang ikut kuliah secara online, dia pun dapat. Macam mana orang duduk dalam majlis ilmu? Ada nah? Ada. Siapa? Orang yang sebelum ni dia memang kaki majlis ilmu. Memang jenis ada kuliah dia duduk, ada forum dia duduk, ada ceramah dia duduk. Dia memang jenis duduk dalam majlis ilmu. Tapi disebabkan PKP dia tak boleh duduk majlis ilmu, dia ikut kuliah secara online, dia pun akan dapat ganjaran yang sama. Siapa kata? Nabi SAW sebut, orang yang sakit, orang yang bermusafir, maksud dia terhalang daripada benda dia buat apa yang dia duduk biasa buat, maka pahala baginya sama macam mana dia buat. Alhamdulillah lah. Untunglah. Tapi orang yang dapat duduk dalam majlis, lagi untung. Lagi untung. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ni dalam baru 20% ke apa? Yang duduk yang ni dengan yang balik. Ada lagi berapa persen? Ada separuh? Tak ada. Ada separuh. Apa dia? 1/3 no? 1/3. Sayang lah. Buat macam mana? Bukan tak panggil dah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Tugas dia apa? Pergi cari majlis zikir. Ada pula malaikat yang Allah tugas dia apa ni? Catat amalan perbuatan manusia. Kerja dia catat je. Catat baik dia catat, seorang lagi catat yang buruk dia buat. Pasal apa tak letak satu je malaikat no? Tu satu je. Satu. Tulis apa dia buat, tulis je. Baik pun tulis, jahat pun tulis. Baik boleh, jahat boleh. Subhanallah.
Pasal apa? Wallahu a'lam. Tak, satu malaikat tulis baik saja, satu malaikat tulis jahat saja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Surah Al-Intifal, surah padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi pekerjaan kamu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kiraman katibin. Lagi ada lagi malaikat yang tugas dia ialah bergiliang-giliang jaga manusia ni siang malam. Tugas dia jaga kita aja. Sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi SAW, yata'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa malaikatun bin nahar wa istami'una fi salatil asr wa salatil fajr. Bukhari Muslim. Ada malaikat yang terus berterusan bergiliran mengawasi kamu di siang dan malam, dan mereka bertemu serta bergantian tugas di kala waktu solat subuh dan waktu asar. Jadi jaga malam aja, dia shift malam. Dia siang tak kerja. Ya. Salat Jumaat. Lepas tu lagi dia turun waktu mana? Kalau kerja malam, dia nak kerja dia malam, dia naik lagi waktu subuh. Yang kerja siang pula akan turun waktu subuh. Jadi mereka berimpun sama-sama ni pada waktu subuh. Sehari samalah, yang kerja siang pula akan naik waktu asar, yang akan kerja malam pula akan turun pada waktu asar. Berimpun pula waktu tu. Jadi dua waktu berimpun ni. Waktu naik tu jumpa dengan Allah. Allah tanya, kamu naik tadi, kamu tengok hamba ku tengah buat apa? Allah tanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Apa malaikat kata? Kami dapati, tidaklah kami dapati mereka melainkan mereka sedang sembahyang. Maka subuh dengan asar ni jangan duk lewat-lewat sembahyang. Jaga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Tugas dia apa? Jaga neraka. Ini pun ilmu. Ada berapa malaikat yang tugas dia jaga neraka? Siapa tahu? Ada? Ada. Berapa? 19 malaikat. Dalil Al-Mudaththir ayat 30. Alaiha 19 dan di atasnya ada 19. Ini para malaikat yang menjaga neraka. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada malaikat penjaga gunung. Jaga gunung. Ada malaikat jaga gunung lah. Ada tugas dia jaga gunung ya. Adakah setiap gunung itu jaga oleh satu malaikat? Wallahu alam. Ataupun setiap gunung itu jaga oleh setiap satu gunung satu malaikat? Wallahu alam, tak tahu. Tapi ada malaikat penjaga gunung. Dalil dia waktu Nabi SAW didatangi oleh malaikat yang nak offer dekat Nabi, mau tak aku kalih bukit ni pergi timpa kat depa. Dia kata kat Nabi SAW, aku adalah malaikat penjaga gunung. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi ada para malaikat yang subhanallah, mereka duduk di langit saja, semuanya dalam posisi beribadah. Ada yang rokok saja, ada yang sujud saja, ada yang buat macam-macam aktiviti ibadah. Allah sebut, wa ma minna illa lahu maqam ma'lum. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu, di antara kami, yakni malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Maksudnya tidak ada satu tempat pun di atas langit melainkan ada tempat yang digunakan oleh malaikat untuk beribadah, dan tidak yang mana mereka tidak melampaui dan tidak pula berlebih-lebihan. Nabi SAW sebut, sesungguhnya aku melihat apa yang kamu tidak melihat. Aku mendengar apa yang kamu tidak mendengar. Sungguh langit ni menderit. Bunyi macam mana? Bunyi krok itulah. Macam orang duduk lantai rumah atas tu, rumah atas lantai papan tu,
Kau jalan korak-korak. Kalau duduk ramai-ramai macam mana? Korak gitu kan. Salih ala si Muhammad. Salih ala si Muhammad. Nabi kata apa? Hadir riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la yasma'un. Sungguh aku melihat apa yang kamu tak pernah tengok. Aku dengar apa yang kamu tak pernah dengar. Langit ni, sungguh langit ni menderit, bunyi betul kot, menanggung beban, yakni berat. Dan sallallahu alaihi wasallam, boleh saja kalau sekiranya langit itu menderit-derit, sebab tidaklah ada satu jengkal pun di langit melainkan pasti ada malaikat yang sedang bersujud. Kalaulah kamu mengetahui seperti apa yang aku ketahui, sudah pastilah kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Dan kamu tidak sempat untuk bersenang-senang bersama dengan isteri, dan benar-benar kamu akan keluar di jalan beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Walaupun dalam keadaan demikian, malaikat-malaikat ini duduk pada posisi-posisi dan kedudukan-kedudukan masing-masing. Ada yang duduk lebih atas, ada duduk rendah, sebagainya, mengikut kepada ketentuan Allah. Sebab Allah sebut, sallallahu alaihi Muhammad, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan mempunyai kedudukan-kedudukan yang tertentu. Surah As-Saffat ayat 164. Dan subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, ada malaikat yang sangat dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Para malaikat, dan malaikat yang paling dekat dan paling mulia ialah malaikat Jibril alaihi salam. Sehingga Allah menggelarkan sebagai ruh. Ar-ruh. Sallallahu alaihi wasallam. Ruhul Qudus, Ruhul Amin, Ruhul Amin. Sallallahu alaihi wasallam, yang punya kekuatan. Inna laqaulu rasulin karim di quwwatin inda dzil arsyil makin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh Rasulin Karim, utusan yang mulia. Siapa utusan mulia tu? Malaikat Jibril alaihi salam, yang punya kekuatan dan punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang punya arasy. Allah bersemak, tuan-tuan. Jadi banyaklah tuan-tuan salat semat. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, Ra'aitu Jibril alaihi salam munhabitan qad mala'a ma baina as-sama'i wal ardh wa alaihi thiyabu sundusin mu'allaqan bihi lu'lu' wal yaqut. Aku pernah melihat Jibril alaihi salam turun memenuhi ruang langit dan bumi ini dengan memakai pakaian sutra dan melingkar padanya intan dan permata. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Waktu malaikat Jibril yang ada 600 sayap ini buka sayap dia, bertaburan daripada bulu-bulunya intan dan permata dengan warna yang berbeza-beza. Macam mana keadaannya? Tak mampu. Nabi kata dah, aku tengok benda yang kamu tak pernah tengok. Aku dengar benda yang kamu tak pernah dengar. Macam mana turun intan permata daripada celah-celah sayap malaikat Jibril? Tak tahu, wallahu alam. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Berapa jumlah malaikat Jibril ni? Berapa jumlah para malaikat ni? Jumlah para malaikat tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan dia sendiri. Cuma digambarkan oleh hadis Nabi SAW banyaknya jumlah mereka. Daripada Malik bin Sya'sya'ah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, hadzal baitul ma'mur yusalli fihi kulla yaumin 70,000 malakin idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhraja min alaihim aw kama qala Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Ini adalah Baitul Ma'mur yang di dalamnya ada malaikat sebanyak 70,000 yang pada setiap harinya melaksanakan solat dalamnya, dan apabila mereka keluar tidak ada seorang pun yang akan kembali lagi. Baitul Ma'mur yang sangat besar tu, tempat solat, tempat tawaf para malaikat ni, masuk 70,000, keluar saja pada situ, mereka tak boleh masuk balik dah. Pasal shift yang akan masuk kemudian akan penuh 70,000, kemudian yang masuk balik 70,000 sampai hari kiamat tak akan berulang balik sebab jumlah yang begitu ramai.
Ada malaikat yang tak boleh nak masuk lagi, yang dia boleh masuk nanti dekat dengan kiamat nanti ni. Subhanallah, salih azimah. Itu cerita dia. Jadi insya-Allah dalam Imam Muslim mengatakan bahawa mereka tidak lagi kembali ke sana. Al-Hafiz dalam Al-Hafiz Ibn Hajar menjelaskan, dan diambil daripada hadis ini sebagai dalil bahawa para malaikat dan makhluk yang terbanyak jumlahnya, dikarenakan tidak boleh diketahui berapa jumlahnya secara keseluruhannya, disebabkan pada setiap hari ada yang masuk ke sana sebanyak 70,000, kecuali kita hanya boleh mengetahui daripada hadis bilangan hadis tersebut saja. Dan para malaikat tak akan masuk ke rumah yang dalamnya ada patung dan gambar yang bernyawa. Gambar bernyawa, patung atau anjing. Nabi SAW menyebutkan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wa suratun. Sungguhnya malaikat tidak akan masuk di rumah yang dalamnya ada anjing, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan dalam rumah dia ada gambar. Dalam sebuah riwayat yang lain, patung. Patung apa ni? Patung display. Hari itu saya duduk atas highway. Kita duduk rasa macam kita laju dah. Ada Myvi laju. Saya ingat lagi Myvi tu warna biru. Laju. Kita duduk rasa laju dah. Kita naik Volvo tu. Dia main belakang. Cucuk-cucuk kita. Weh, kereta apa ni? Duduk. Bagi lampu. Myvi. Dahsyat Myvi ni, raja jalanan. Saya pun disebabkan Myvi, saya tak mau ambil risiko, saya pergi ke tepi. Dia boleh terbang ni, Amin. Saya pun pergi ke tepi. Saya tengok-tengok perempuan bawa pakai tudung. Perempuan Islam lah tu. Belakang penuh patung. Patung penuh kat belakang tu. Patung bear tu lah, apalah, macam-macam patung debu tu. Salih sama. Ingat, la tadkhulul malaika. Innal malaikata la tadkhulu. Sungguhnya para malaikat tidak akan masuk. Tempat mana? Tempat yang ada patung-patung. Rumah dia letak patung-patung. Patung mainan tak apa. Anak-anak kita duk main Ultraman apa, cabut kepala, cabut tangan, tu okey. Yang jenis yang tangan tak boleh ni apa ni? Yang display tu, display. Yang duk susun elok-elok tu, untuk bentuk. Dan kalau anak kita pegang, kita tampak tangan dia. Jangan pegang. Tu. Ni ayah punya ni mak punya. Betul. Kemudian gambar. Cuma gambar ni, gambar bernyawa ni ulama khilaf. Satu kata tak boleh langsung. Ini tak boleh langsung. Gambar bernyawa tak kira lah apa-apa, asal gambar bernyawa tak boleh display. Satu yang pertama. Yang keras lah ni. Yang kedua, boleh dengan syarat tidak ada kemuliaan pada dia. Tak ada kemuliaan. Maksudnya bukan kita keluar ni tak nak kena angkat tabik spray dengan dia ke apa. Lalu dia duduk situ, tumpang lalu macam tu apa. Ada penghormatan khusus. Gambar yang diambil gambar, maksudnya gambar kita yang hidup ni. Kemudian kita lekat tu. Yang ni ulama duk bincang. Ini saya baca salah satu perbincangan ulama. Dia kata tak ada masalah gambar-gambar yang macam ni. Pasal apa? Pasal dia memang gambar asal, memang gambar kita, bukan gambar yang dicipta oleh manusia. Ada gambar lukisan. Dia ambil gambar, dia dilukis, dia guna akal dia dilukis, dia buat satu bentuk benda hidup. Kalau ditiup roh tu maksud boleh hidup lah. Yang ni tak boleh. Tapi gambar kita ni memang kita dah. Memang Allah yang jadikan kita ni. Ini saya baca salah satu perbincangan ulama. Pasal apa dibenarkan? Pasal apa dibenarkan letak gambar kita, gambar kahwin, gambar apa? Dengan syarat tutup aurat lah. Kita dah elok dah pakai tudung cantik dah main mengaji, bukan main. Gambar dulu, gambar zaman Syarifat Eni kan, Salih Semat zaman time Uji Rashid Hel Amir dulu ni kan, rambut kembang tu apa semua ni, duduk macam tu tunjuk langit tu. Main tengok tu, gambar ni gambar siapa ni? Gambar atuk dulu lah, tahun dulu ni. Saya tak tahu duk bola gambar tutup aurat, yang tu tak ada akhilah, haram hukum dia, tunjuk kat orang tengok. Salih alaihi Muhammad. Tapi gambar yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gambar yang tutup aurat sempurna, gambar cantik, orang main tengok tak nampak apa, gambar kita. Ulama sebut kata yang tu tak termasuk dalam perbincangan ni, sebab dia memang kita. Memang Allah yang jadi kita ni, gambar tu gambar kita balik, tak ada apa. Yang dilarang ni gambar yang dicipta, yang direka tu. Banyaklah perbincangan tentang salli ala sayyidina Muhammad gambar ni, dan ada sebahagian mengatakan gambar yang dibenarkan ialah gambar alim ulama
dan gambar pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada kebaikan. Kalau kita tengok dia lagi, kita akan teringat nak buat baik sebagainya, tu gambar-gambar tu dibenarkan. Wallahu a'lam, banyak perbincangan lah. Jadi salat Jumaat tuan-tuan, yang paling penting jangan letak salat ala si Muhammad anjing dekat dalam rumah lah. Agak-agak ada tak orang bela anjing? Adalah ni orang Islam nak tunjuk kata kemodenan dia. Dia lah ni satu pahaman di umat kita nama Islam liberal. Islam liberal. Salah satu dia perangai depan ni dia berbela anjing. Comel-comel. Pakai tudung. Buat anjing. Comel. Pegang dukung lagi. Kita ni juga makhluk Allah yang kita perlu sayangi apa semua tadi kan. Betul kata apa ni kamu ni apa ni? Kita tak ada apa ni, kita pegang macam-macam lah. Payah nak cerita lah ni tuan, itu keadaannya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, itulah beberapa perbincangan kita melalui para malaikat. Insya-Allah pertemuan kita akan minggu depan kita akan masuk pada hadis yang ke-46, hadis tentang keutamaan surah Al-Mulk. Saya ucap terima kasih kepada pihak Salih Ala Syekh Muhammad audio kuliah yang menganjurkan kuliah kita pada petang ni. Sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan, yang masih belum dapatkan buku Mukjizat Nabi SAW ni, Salih Ala Syekh Muhammad, Raul boleh tolong pin kat bawah tak? Tak apa pin. Di Salih Syekh Muhammad, buku Mukjizat Nabi SAW ni saya susun mukjizat-mukjizat yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan bab pertama mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait alam, hujan, pasal batu, pasal telaga, pasal air, pasal batu batan bagi salam kat Nabi, air, telaga Quba kering, gunung bergegar, kayu berubah jadi pedang. Ambil kayu bagi kat sahabat tu, dia jadi pedang. Mukjizat Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Bulan terbelah dua. Kemudian bab kedua, bab mukjizat Nabi SAW berkait dengan binatang. Unta, serigala, kambing betina keluar susu, burung, unta sujud, unta mengadu, kijang, kambing main dia hilang, kambing jantan sujud kat Nabi, dhab. Bab ketiga, tumbuh-tumbuhan, pokok pindah mai kat Nabi, cantum, tunduk, Sallallahu alaihi Muhammad, pohon belah tanah kemudian ucap syahadah kat Nabi, pokok kurma berbuah setiap tahun, pokok kurma, batang kurma menangis, pokok bercakap dengan Nabi. Kemudian yang keempat, bab keempat, mukjizat Nabi berkait dengan makanan. Sallallahu alaihi Muhammad berkait dengan makanan. Sepotong roti cukup untuk 80 orang. Tentera Khandak dapat makanan. Sallallahu alaihi Muhammad berkat makanan, paha kambing bercakap dengan Nabi SAW. Ui, paha kambing bercakap. Saya suka paha kambing. Paha kambing tu cakap, beritahu kata dia telah diracun. Beritahu kat Nabi SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi mukjizat perubatan. Sahabat pengsan dapat wuduk Nabi SAW, kemudian sedar. Ludah Nabi SAW menyembuhkan mata Sayyidina Ali yang buta. Kain Nabi SAW doakan kain Abu Hurairah tu sampai Abu Hurairah tak pernah lupa wala satu huruf. Subhanallah. Kita asyik lupa aja. Dah ambil wuduk lah, keluar tanda. Ambil wuduk lagi tak, masuk balik. Cerita kita ni. Tak spek ni yang cerita. Tak mana letak tak. Dia tak tahu ni tandai. Lalu cari, tak mana spek. Teruk kita ni. Tangan terpotong Nabi SAW sambung balik. Cerita Nabi SAW. Ini mukjizat Nabi SAW. Dan semua kisah-kisah ni ada dekat buku Mukjizat Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang masih belum mendapatkan, boleh
Salih alaihi wasallam dapatkan dan tempah daripada nombor yang kita pinkan dekat bawah sana dengan segera, sebab kami hanya limit 1000 buku saja untuk batch yang pertama ni. Lebih separuh telah terjual Salih alaihi Muhammad, sebab PKP Kelang tak boleh nak beroperasi sepenuhnya. Jadi kami minta 3000 buku untuk batch pertama. Tapi yang ala kulli hal, Salih alaihi Muhammad Kelang hanya mampu untuk keluarkan 1000 buku saja. Jadi untuk batch yang pertama ni, Salih alaihi Muhammad, saya harap kita segeralah dan orderlah dekat anak-anak ke, hantar hadiah kat mak ayah kita ni waktu PKP ni tak boleh balik, order. Lepas tu tulis alamat mak, tulis alamat ayah, Salih alaihi Muhammad, hantar buku ni pi balik kat kampung. Hadiah kat mak ayah kita. Tak ada hadiah yang lebih istimewa melainkan hadiah sebuah buku, insya-Allah, untuk jadi manfaat pada mak ayah kita dekat kampung. InsyaAllah nah. Jadi jangan lepaskan peluang ni, insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada pihak Audio Kuliah dan sahabat-sahabat yang ingin memberikan sumbangan kepada pihak Audio Kuliah, bolehlah memberikan sumbangan ke akaun bank Islam yang tertera di skrin itu, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.